kepada Allah. Ada tinggal tu rasanya. Tiada membangsakan baginya nya tu kembali pada ketuhanan lah kalau gitu. Tiap-tiap suatu itu melainkan kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Artinya tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendaklah kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Ada perkataan tinggal kat situ, melainkan Allah tu. Allah tu tinggal. Kata Syekh Ahmad Suhaimi. Kata sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia, bahkan pemberian daripada dia semata-mata menjadikan kita ni khairul ummah, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur lagi dapat Islam kita sejak lahir. Melalui Islamnya mak ayah kita pun dapat Islam. Alhamdulillah. Syukur lagi dihalobakan kita untuk ilmu, dapat belajar apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita dan diajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Syukur dengan apa kita dapat faham tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cenderungkan hati sanubari kita untuk patuh, taat, ikut segala suruhan dia dan meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur diteruskan kita minat dan keinginan untuk terus nak memahami pelajaran agama ni, bahkan nak menjunjung perintah Allah Ta'ala, tunjuk ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan majlis ilmu, majlis untuk memahami agama, majlis zikir, tu bahasa lain yang disebut, majlis mujalasah, majlis sohbah, seumpama kita berada ni adalah kegemaran kita, minat kita. Walaupun kesibukan yang ada pada kita, kita masih jadikan majlis ini adalah keutamaan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Syukur diberikan kita kelapangan masa, kehendak, kesihatan dapat hadir pagi ini meneruskan kuliah duha kita, nak meneruskan bacaan daripada kitab Diyaul Murid ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, dan makna la ilaha illallah itu hadirin sekalian, kita nak sambung ni, memang kitab kita daripada awal hingga akhir semuanya nak bahas hanya makna la ilaha illallah, tak ada lain benda tu. Jadi yang terdekat itu kita bicara la ilaha illallah pandang pada sudut istilah nafi isbat. Kerana kalimah yang kita sebut ni la ilaha illallah tu mengikut disiplin bahasa Arabnya ada istilah nafi dan isbat. Besar kita nak ambil faham tu adalah apa yang dinafi, apa diisbat. Itulah yang memang nak jadi amalan kita harian pun mestilah betul apa yang nak dinafi, apa nak diisbat. Itulah makna dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Makna la ilaha illallah tu, bahkan umum makna yang telah kita belajar untuk kita nak bawa faham, dan dengan tu kita sentiasa nak berjalan di atas tauhid dan berada dalam keadaan tauhidkan Allah Ta'ala ni. Kita dah belajar awal-awal kitab dulu lagi, iaitulah makna yang nak dipaham daripada la ilaha illallah ni adalah menafikan sifat ketuhanan daripada makhluk dan mengisbatkan bab ketuhanan ni hanya pada Allah Ta'ala. Yang turut bahasa dia.
nak menunjukkan ada kefahaman kita dalam memahami kalimah la ilaha illallah ni. Ada dua kefahaman besar, iaitu kefahaman mengenai makhluk dan kefahaman mengenai Allah Ta'ala. Kedua-dua fahaman ni mesti betul. Faham makhluk dan kefahaman Allah Ta'ala ni dia takkan boleh bercampur aduk. Kefahaman makhluk ialah kefahaman makhluk. Kefahaman kita kepada Allah Ta'ala mesti apa yang sepatutnya faham kita ke Allah Ta'ala. Jangan dibawa kefahaman Allah Ta'ala ni ke makhluk, dan jangan dibawa kefahaman makhluk ni ke Allah Ta'ala. Dengan bahasa lainnya, jangan sampai mentuhankan makhluk dan jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Itu dia punya disiplin dia. Jadi makna la ilaha illallah tu nak menunjukkan makhluk ada, Allah Ta'ala ada. Maksudnya sabit makhluk, sabit Allah Ta'ala. Cuma makhluk tak sabit sifat ketuhanan, Allah saja sabit pada dia sifat ketuhanan. Itulah maksud dia. Jadi bila dah memang faham kita betul makhluk takkan ada sifat ketuhanan, hanya Allah sajalah mempunyai sifat ketuhanan. Bahasa lain dia Allah sajalah ilah, makhluk bukan ilah. Maka makna ketuhanan, makna ilah itulah yang kita nak ambil penelitian ni khas atas nak ambil makna dari sudut apa yang dikatakan Tuhan tu. Pasal kita Tuhan satu sudut dengan makna dah disembah. Tuhan ni selayaknya disembah. Tuhan ni disembah dengan sebenarnya. Tu perkataan semua tu kita biasa dengar. Alhamdulillah satu sudut kita dah faham. Tapi kefahaman kita setakat makna la ilaha illallah tu yang disembah dengan sebenarnya, yang layak untuk disembah, kita satu sudut kecil faham dah. Apa dia? Sembahan ni hanya layak Allah Ta'ala, makhluk tak layak sama sekali untuk disembah. Memang kita faham dah pun. Memang hidup kita pun, kita duk lalui hidup ni dengan kefahaman macam ni. Bahkan saya nak guna bahasa ini, kefahaman nipis macam ni memang dapat dah kat kita. Seawal-awal kita mula sedar tentang Islam, kenal kita ke Allah Ta'ala macam tu kot. Kita memang faham dah Allah je layak disembah, selain pada Allah Ta'ala tak layak disembah. Dan kita pun lah ni, kita duk sampai tahap ni, saat ni, masa ni, ketika ni pun kita akan kita duk faham macam ni ya. Apa dia? Allah saja layak disembah, makhluk memang tak layak disembah. Dan faham kita pun hanya fahaman cetek itu je. Yang ni yang kita nak belajar lagi supaya faham lagi, supaya jangan faham cetek itu saja. Pasal kefahaman la ilaha illallah ni dia satu kefahaman yang sangat dalam. Kefahaman dia merangkumi seluruh kefahaman Al-Quran dan hadis. Itu kot bahasa ni. Seluruh kefahaman Al-Quran dan hadis nak memahamkan Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk, terhimpun pada la ilaha illallah ni. Bahkan dengan bahasa lain, seluruh isi Al-Quran dan hadis terhimpun dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak, tentulah takkan Allah Ta'ala jadikan kalimah ni sangat istimewa sehingga orang kafir dia boleh jadi Islam dengan sebab menyebut kalimah ni. Satu. Bahkan kita sebagai orang Islam, kita diperintahkan sangat untuk membaharui iman dengan menyebut kalimah ni. Ada sabda Nabi SAW, jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah atau kama qala. Kata dia, hendaklah kamu perbarui iman kamu. Maksudnya refresh kan iman kamu. Dengan bahasa lain, segarkan iman kamu dengan la ilaha illallah. Cuma kalau kita lah ni pun, setakat kita dah belajar sekali pun, kita sebut la ilaha illallah tu fresh ke? Boleh faham saya soalan apa?
Fresh ke? Sebut tengok. La ilaha illallah. Fresh tak? Sebut. Fresh tak? Boleh faham saya sebut apa? Kalau dah harga tuan-tuan minum air, minum tengok macam rasa lega tak? Alhamdulillah. Memang rasa lega. Kalau lapar makan nasi ni, tengah lapar ni. Macam mana? Makan nasi, rasa tak lega makan nasi? Lega. Kan? Kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan kahwin hari ni, bujang, macam akad-akad nikah macam mana? Lega tak? Lega, dapat satu kepuasan apa dia? Lepas dah aku alam bujang. Betul macam tu kan? Soal, la ilaha illallah ni rasa lega aku, alhamdulillah. Yakin aku ke orang salah? Ada tak? Ada tak? Tak ada ni. Itulah masalah kita. Masalah kita dua. Apa dia? Tak faham satu. Yang kedua, tak hadir makna. Kalau faham satu hal, macam saya faham, tapi saya tak hadir makna, tak jadi tak? Tuan-tuan tak belajar lagi, tak faham. Nak pergi hadir pun tak boleh, saya tak faham. Dua. Tu saya kata dua tu. Kalau faham pun tak hadir dengan dia, tak dapat juga. Bahkan kalau saya nak sebut satu lagi, tiga. Apa dia? Tak ada latihan. Boleh tak? Tiga. Belajar lagi faham. Lepas tu hadir dengan dia. Hadir dengan makna dia. Satu lagi latihan. Tak ada tiga-tiga ni. Kita belajar ni, dia macam tuan-tuan ambil duit, buat keluar ni 10,000. Lepas tu bawa dalam lemari, simpan kunci. Tak ada makan nasi, tak ada nasi, buat macam mana? Tak bawa keluar duit tu. Tapi duk lapar. Lapar. Sakit, tak pergi berubat. Duit tak pakai. Duit tu simpan dalam lemari. Macam tu lah. Bahasa dia lebih kurang. Maksudnya kita tak manfaat kan. Kalau sebut duit tu kita tak manfaatkan untuk menghilangkan segala masalah kita. Sedangkan dengan ada duit tu, kalau kita belanja, kita pakai, lapar kita makan, misal lapar kita makan, dahaga minum macam tu lah. Sakit kita pergi cari ubat, makan ubat, contohlah kan. Memang ubat pun cari doktor special sungguh. Makan-makan ubat je dah lega kita. Tapi tak beli pun, jangan kata makan. Tak beli pun. Baik kalau beli pula, makan tak? Tak makan. Beli saja. Beli saja. Misalnya penawar, boleh contoh ubat tu madu misalnya. Beli tak madu? Ada 10 botol di rumah. Minum tak? Tak minum. Tapi nak sihat. Sama ni. Apa dia? Tak mengaji suku. Dah mengaji. Hadir kan tak dalam hati? Yakin tak? Faham tak? Tak ada. Betul latih tak? Tak ada. Nak boleh. Yang tu lah. Bandingan lah. Satu, kita mengaji ni, antara majlis yang kita kena hadir, majlis nasihat daripada guru. Untuk guru nasihat kita, macam mana nak tunjuk ajar dia suku. Dia nak nasihat. Bahkan saya kata bukan saja nasihat, dia balon kita. Balon apa? Balon supaya apa tunjuk ajar kita, dia tu kita pakai. Apa nasihat dia tu kita ambil. Apa latihan yang disuruh, yang dia bagi tu kita kerjakan, kita laksanakan. Hatta macam ni. Hatta kalau kita dengar nasihat pun tak buat juga. Memang tak ada apa betul ayat tu. Tak ada apa. Tak ada apa. Yang ni kita risau. Bahkan kalau sikit saya nak sebut ini, inilah keadaan kita hidup di akhir zaman ni macam ni. Iman akan jadi lemah. Jadi kita belajar ni sepatutnya Rasulullah kata jadidu imanakum dengan la ilaha illallah. Fresh kan iman kamu dengan la ilaha illallah. Umpama kita dah agak macam mana? Tengok minuman ada ais pula. Recharge your energy. Macam mana? Tengok ais tu macam minum ni charge tak? Contoh tak?
Tapi kita la ilaha illallah tak cah apa-apa pun. Oh, yang ni insya-Allah salah satu sebab dia ilmu. Jadi nisbah kita ni ilmu lah. Ilmu kita pun kadang tak mantap lagi. Satu, kita tak kejap, tak faham. Kalau ada faham, apa masalah pula? Tak hadir dengan makna. Tak hadir dengan makna kalau makna tu dah faham. Kalau hadir makna, memang bila hadir makna, sedap lah rupanya. Tapi tak ada latihan. Latihan tak ada. Silap yang dah mengaji pun lupa. Inilah keadaan kita. Mohon kita pada Allah Ta'ala, ya Allah, kami ni dhaif ni, bantu-bantulah kami, ya Allah. Itu ke Allah Ta'ala. Antara diajar juga oleh para ulama kita buat apa? Panggillah Rasulullah. Istilahnya yang inilah dipanggil tawassul dengan Nabi SAW. Apa dia? Istilah ulama kita memang pakai. Kata apa? Ya Muhammadah, ya Muhammadah. Apa benda ya Muhammadah ni? Istilahnya dipanggil munada istighasah. Memang lafaz tu diajar oleh tutup guru para ulama kita. Apa dia? Panggil ya Rasulullah. Rasulullah, kita bagi salam dia dengar. Dengar. Walaupun dia tak ada sini. Bahkan kita belajar dah awal-awal kitab dulu. Rasulullah ni bukan insya-Allah dia dengar, memang dia dengar. Insya-Allah dia dengar ni macam tak yakin saja. Okey. Kalau insya-Allah tu untuk tabarruk lain hal. Kita bagi salam Rasulullah dengar. Bagi salam kepada Rasulullah. Soal, Rasulullah memang dia wafat dah, roh dah cabut dari jasad kan. Tapi dia duduk dalam alam barzah ni, dia sedar tak kita cakap apa? Dia sedar tak kita bagi salam dia? Kita bagi salam dia, kita minta kat dia supaya dia ni jangan kata akhirat dia bagi syafaat satu. Ni tak akhirat lagi ni. Boleh tak dia bagi syafaat? Jawab. Pandai tak? Ada tak akidah kita? Saya nak sebut dua perkara tu, minta bantuan tu. Minta dengan Allah suku. Dia ajar dalam kaedah kita syariat apa dia? Minta bantuan dengan berwasilahkan Nabi Muhammad SAW. Itu istilah. Minta bantuan wasilah dengan Nabi Muhammad macam mana? Itu yang istilah lafaz dia. Ya Muhammadah, ya Muhammadah. Maksudnya, wahai ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, unzur halana wasma' qaulana. Tengoklah kami ni. Betul? Wasma' qaulana, dengarlah perkataan kami ni. Apa dia? Minta Allah Ta'ala selawat Rasulullah tu hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bagikan dia hati Sayyidina Muhammad Danil fadilah. Kita memang doa gitu kan, azan kan. Berikanlah Nabi Muhammad ni al-fadilah, al-wasilah, wad darajatar rafi'ah, wal maqam al-mahmud alladhi wa'atta kan. Kita doa, minta ya Allah bagikan dia kedudukan yang tinggi, bagikan dia fadilah, bagikan dia kelebihan. Antara kelebihan Rasulullah ni Allah Ta'ala bagi apa dia? Tu lah, nak perhati sikit tu. Kita memang minta kan, hati Sayyidina Muhammad Danil wasilah tu. Bagi kita wasilah ni. Wal fadilah. Lagi, wad darajatar rafi'ah. Bagikan dia kelebihan. Bagikan dia wasilah. Wasilah ni penghubung, menjadikan dia perantara. Wasilah wal fadilah. Fadilah wal wasilah war darajatar rafi'ah. Berikan dia darjat yang tinggi. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan bangkitkan dia dalam keadaan berikan pada dia satu kedudukan maqam yang tertinggi yang kau telah janji kat dia. Baik. Fadilah umumnya limpah kurnia, kelebihan macam-macam lah. Kalau orang mati syahid pun, kita pernah bicara bab tu, bab akidah. Orang mati syahid pun dalam alam barzah istimewa. Cuma atau khas dia mati syahid ni, kalau mati syahid dalam perang, mati perang sabil, tak payah dimandikan, tak payah disemayangkan, bahkan kapan ke bumi ia tanah perkuburan Islam. Dalam lani dia di alam barzah sedang bernikmat, farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshirun. Dan dia sentiasa kalau boleh nak hidup balik, nak bagi kabar gembira, bagi tahu kat kita
nikmat-nikmat yang dia sedang kecapi sekarang ni, boleh masuk dalam syurga, makan, minum, bidadari yang dia dapat, dan seumpamanya. Sekarang ni dia dah boleh ambil nikmat dah. Dia memang kalau boleh nak hidup balik, nak cerita kat kita, orang mati perang Sabil, hidup balik cerita kat kita, tak ada. Tak ada. Allah yang cerita dalam Quran, yang orang mati perang Sabil tu, itu keadaan dia. Kalau orang mati syahid pun macam tu, itu makam syuhada. Tu syuhada tu siddiqin, pewaris Nabi, warasatul anbiya, apatah lagi Nabi-Nabi, apatah lagi Rasul, apatah lagi ulul azmi, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi tinggi tak? Tu nak sebut, nak syarahkan apakah dia fadilah yang Ta'ala bagi, dan darajatar rafi'ah, darajat yang tinggi yang Allah Ta'ala bagi kat dia tu apa dia? Dan maqamal mahmud, maqam yang terpuji Allah Ta'ala bagi kat dia tu apa dia? Jadi antaranya wasilah tu. Soal makan ni wasilah dah untuk kenyang. Makan ni wasilah dah untuk kenyang. Untuk faham soalan? Betul lapar makan nasi ke makan nasi syirik? Jawab. Makan nasi syirik, minum air syirik, boleh jadi syirik tak? Tak boleh jadi syirik. Macam mana jadi syirik? Makan nasi untuk mengenyangkan, minum air boleh jadi syirik? Boleh. Bila jadi syirik? Bila minum air? Air itu yang hilangkan dahaga. Makan ubat boleh jadi syirik. Macam mana? Ubat ni ialah menyembuhkan. Tu akidah kita belajar lah tu. Okey, boleh. Bila makan ubat tak jadi syirik? Saya nak guna istilah, bila ubat tu wasilah. Sakit tak? Makan ubat. Syariat tak makan ubat tu? Lapar makan nasi. Syariat tak makan nasi tu? Dan bersyariat lah makan duduk, bismillah, alhamdulillah, doa, makan pun dengan tauhid. Apa dia? Allah bagi rezeki aku, Allah bagi makan aku, Allah sediakan makanan aku. Dia yang telah tentukan rezeki aku banyak mana. Dia yang bagi kenyang aku. Dia yang at'amana wa saqana. Dia yang at'amahum min ju'. Dia lah, siapa lagi? Okey. Walaupun makan nasi tu wasilah. Saya nak guna bahasa wasilah tu. Nasi wasilah untuk kenyang, air wasilah untuk hilang dahaga, obat wasilah untuk hilang penyakit, duit wasilah untuk belanja, matahari wasilah untuk cahaya, Nabi Muhammad wasilah untuk apa? Nabi Muhammad wasilah untuk kita doa. Antara doa direct dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tu doa direct. Antara wasilah dengan Rasulullah. Saya sebut dia. Antara doa direct dengan Allah Ta'ala. Antara doa ni, doa dengan wasilah kan Nabi, macam mana kita doa makan. Doa ubat. Makan ubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit aku dengan ubat ni. Boleh tak? Syirik tak? Itulah syirik lah saya sebut macam tu. Tak syirik lah. Betul lah tu. Betul tak? Ya Allah, Ya Allah, kau lembutkanlah hati aku dengan wasilahkan Nabi. Boleh? Faham? Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak saya sebut, saya nak buat misal. Yang ni pun saya pernah ngaji dulu lah. Saya sebut macam ni, saya teringat balik. Tengok nasi, sebut. Oh ni nasi. Engkau ni nasi, engkau pun makhluk. Aku tahulah engkau makhluk. Tapi aku terpaksa makan kau. Siapa? Allah Ta'ala suruh aku makan kau. Engkau bukan bagi kenyang aku. Yang bagi kenyang aku Allah. Tapi dia jadikan kau untuk bagi kenyang aku. Maka satu aku makan kau. Boleh? Faham? Lawak sikit dengar gitu kan? Tapi betul tak saya cakap? Okey. Kat Rasulullah pun macam tu. Cuma Rasulullah dengan nasi siapa tinggi makam? Jangan buat Rasulullah macam nasi. Rasulullah ada satu kedudukan tak? Jadi Rasulullah dihidup tak? Hidup. Macam mana pun dia makhluk, tetap makhluk. Yang tempat kita nak minta ke Allah Ta'ala.
Bukan mintakan makhluk dia. Tak. Tapi makhluk wasilah. Tu wasilah macam mana? Ya Rasulullah, tengoklah keadaan kami. Dengarlah apa kami duk sebut ni. Kami ni dhaif ya Allah, ya Rasulullah. Kami ni buruk nafsu ya Rasulullah. Kalau kau tak syafaatkan kami, entah apalah rupa kami ni. Kau mohonlah ke Allah Ta'ala supaya syafaat akhirat tu suku. Kat dunia tak payah syafaat. Kat doa, kat dunia tak payah syafaat. Syafaat juga. Minta juga kan. Minta apa? Ya Allah, kami ni malas ingat nak beramal. Kuat sangat cinta dunia. Masa ada nak ingat kau, tapi tak kuat lah ya Allah. Kuat tarikan dunia lagi. Ilmu mengaji, tok guru hebat-hebat. Pergi gitu kan. Memang tok guru kita, salah silah kita kuat tu. Nisbah pada Qadiri, Syekh Abdul Qadir Jilani ni bukan sebarang orang. Bukan macam apa nama tu? Bukan macam bukan, tak payah sebutlah lepas tu. Lepas tu muntah hijau dengar. Bukan macam tu puah pula. Bukan macam Zulkifli Al-Bakri. Bukan. Muntah tak faham sudah. Zulkifli Al-Bakri dengan Syekh Abdul Qadir Jilani macam mana? Jauh bumi dengan langit, tuan-tuan. Imam Syafi'i pun orang kata tak maksum. Takkan Zulkifli Al-Bakri maksum. Boleh faham saya sebut apa? Ada orang duk urai macam tu kan. Dia kata apa? Imam Syafi'i bukan maksum, pendapat dia pun boleh didengar dan ditolak. Kalau pendapat dia boleh dengar ditolak, Imam Syafi'i bersawih satu hari 30 juzuk khatam Quran. Dr. Zulkifli Al-Bakri macam mana? Ada ke 30 juzuk Quran khatam? Jadi bukan maksum. Bahkan dah ada rekod merah pun. Apa cerita dia tiba ke sana saya nak cerita kata Rasulullah ni lain, Imam Syafi'i lain, yang kita ni Syekh Abdul Qadir Jilani lain. Okey, saya nak sebut tahu mana ni. Tak nak kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ulama ni satu hal kan. Dia orang ada kedudukan mulia si Allah Ta'ala. Macam mana pun tetap makhluk. Rasulullah macam mana? Rasulullah pun makhluk, tapi kedudukan istimewa tak? Istimewa. Itu yang kita kan Rasulullah tu minta macam mana? Minta kat dia, melalui dia doakan. Pasal Rasulullah ni dia hidup satu hal. Boleh tak masih hidup? Ya Rasulullah, doakan kami supaya aku ni Allah kasih kat aku. Boleh tak? Boleh tak? Faham soalan tak faham soalan ni? Boleh kan? Boleh. Kita minta Rasulullah menyampaikan. Masih dihidup, boleh tak? Okey, sekarang dia dah wafat, betul tak? Boleh tak kita minta, ya Rasulullah, macam mana kau hidup, aku nak tak jumpa kau, aku tak nampak kau. Masa kalau kau hidup, kami boleh jumpa kau. Sahabat sedaplah boleh jumpa kau. Kuit bahasa kita gitu kan. Kita tak jumpa Rasulullah ni, boleh tak kita dengan ya Rasulullah, walaupun aku tak nak nampak kau, aku tak nak jumpa kau, tapi aku nak minta melalui engkau mintalah ke Allah Ta'ala bagi kami ni rajinlah sikit nak selawat, nak zikir, nak hadir dengan makna yang kita mengaji ni. Bukan susah pun kalau kita belajar lagi, senang je, faham pun. Satu saya nak syarah bab tu sikit. Pasal kita akidah tak hidup ke Allah Ta'ala dengan Rasulullah. Satu, kita mati, tak ada semangat nak minta. Ya tuan-tuan, saya tak tahulah, saya sebut saya lah. Bila kita ada perasaan dan akidah Allah ni hidup, Rasulullah ni hidup, paling hidup Allah lah. Rasulullah pun Allah bagi hidup kan. Kita hidup, lagi jauh lah nilai hidup kita dengan hidup Rasulullah. Bahkan Rasulullah nisbah roh dia lah dicabut daripada jasad, yang tu matilah, tapi dia duduk alam barzah hidup lah. Macam mana? Jasad dia tu pun tak diusik bumi dia. Tu jasad dia, roh dia hidup lah. Kalau orang mati syahid pun istimewa, Rasulullah ni lagi istimewa pada orang mati syahid ke orang mati syahid lagi istimewa dari Rasulullah? Yang sila jawab. Rasulullah lagi istimewa. Kalau orang mati syahid pun dapat nikmat, kita boleh wasilah dengan orang mati syahid, syuhada ni, wasilah dengan Rasulullah boleh tak? Boleh. Rasulullah masih hidup, kita minta doa kat dia. Ni dia dah wafat, kita minta kat dia boleh tak? Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun Rasulullah dah wafat,
Dia punya makam tu macam dia hidup. Satu, kita bagi salam. Kalau Rasulullah hidup, kita bagi salam kat sini, dia tak dengar. Pasal dia ada di Mekah, di Madinah tu. Boleh faham? Saya sebut. Kita kat Malaysia ni, sekarang ni bila dia wafat, kita bagi salam kat sini, dia dengar tu dalam kubur. Atas nama dalam kubur jasad dia. Roh dia tak tahu kita di mana. Mutlak. Istilahnya roh dia mutlak. Bila roh dia mutlak, Rasulullah kalau kita bagi salam dia dengar tak? Kita minta dia minta syafaat untuk kita, dia dengar tak? Satu ulama kita aja, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah, unzur halana wasma' qaulana. Tengoklah keadaan kami ni, dhaifnya, malasnya. Buat apa? Dengarlah perkataan kami ni untuk kami ke Allah Ta'ala supaya kami ni boleh kasih padamu ya Rasulullah. Lagi apa? Boleh zikir padamu ya Allah. Pasal kita kena ada dua-dua, ke Allah dan Rasulullah. Dua-dua. Macam mana nak dapat hubungan dengan Allah Ta'ala? Mesti melalui ya Rasulullah. Tu wasilah. Kalau saya nak buat misal senang je kan, untuk faham. Kalau lapar, macam mana nak kenyang? Makan lah. Makan nasi lah. Ada hubungan dengan nasi juga? Pergi kenduri pun makan nasi dia. Kadang-kadang saja nak pergi tu nak raih orang pergi kenduri tu. Orang pergi kenduri pun kadang tak jumpa pun. Tak ada rasa seronok pun dengan dia. Duit pun tak bagi. Ada perasaan cinta apa orang kita pergi kenduri ni? Tak ada. Makan beri belah gitu je. Sorry sikit saya sebut itulah kan. Kalau ada perasaan bagus. Tapi saya nak sebut apa? Nak timbulkan perasaan tu lah kan. Apa saya nak sebut ni? Jadi kalau kita lapar, kita cari nasi, ni kita lemah, doa kat Rasulullah, selawat kat Rasulullah, minta tolong dia, minta kat Allah Ta'ala supaya kita lembut ingat kat Allah Ta'ala. Ya Allah, la ilaha illallah. Kaulah ilah, kaulah yang beri kami segala-galanya. Ni Rasulullah, alhamdulillah. Melalui Rasulullah ni kami dapat macam-macam. Rahmatan lil alamin. Antaranya aku ni umat Nabi SAW. Aku jadi macam ni pun pasal dia lah. Aku jumpa guru ni pun pasal dia lah. Pasal dia lah, kerana dia. Quran mutlaknya tak pernah aku syirikkan kau ya Allah dengan sesuatu. Ni akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni amalan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tegut sekali lalu. Nak syarahkan apa tu wasilah. Bahkan Quran pun sebut wabtaghu ilaihil wasilah. Kamu carilah ke Allah Ta'ala ni wasilah. Saya syarah lagi masih itu. Pasal kataan nak faham ni tak susah pun. Kataan ni pun pendek je. Saya syarah ni syarah siap dah. Tapi tak dalam bentuk baca kitab tu. Sekali saya baca kitab tu saya tak payah syarah. Pasal inilah syariat yang dia ajar ke kita ni. Saya nak sebut wabtaghu ilaihil wasilah. Allah Ta'ala kata, kamu carilah jalan ke Allah Ta'ala ni wasilah. Kita lapar makan tak? Jadi apa istilahnya? Makan tu sepatutnya jadikan dia wasilah untuk pergi Allah Ta'ala. Itu maksud dia sepatutnya. Tapi ulama' memang sepakat. Tengok-tengok kitab tafsir, wasilah dimaksud situ bukan makan tu. Tapi yang ni saya duduk mengaji, ada guru duduk syarah. Bila kata wasilah ke Allah Ta'ala ni, semua makhluk ni ialah wasilah ke Allah Ta'ala. Cuma wasilah besar sekali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para umumnya, para nabi-nabi, rasul. Lepas tu, para awliya. Orang yang taat-taat pada Allah Ta'ala ni, para syuhada. Orang ni adalah orang yang lebih layaknya untuk jadi wasilah berbanding dengan makan minum untuk jadi wasilah. Saya sebut apa? Kita lapar. Kita sebenarnya berhajat ke Allah Ta'ala ke hajat ke makan? Boleh faham soalan? Kita berhajat sebenarnya berhajat ke Allah Ta'ala ke hajat ke makan? Kita sebenarnya hajat ke Allah Ta'ala bukan hajat ke makan. Tapi Allah Ta'ala bagi kita makan. Jadi makan tu bukan jalan untuk lalai pada Allah Ta'ala. Makan tu wasilah untuk ingat ke dia. Kita lapar ni, jumpa makan. Ya Allah, aku lapar. Patutnya aku hajatkan kau, tapi kau bagi aku hapuan makan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihnya engkau kat aku. Bila lapar, kau bagi aku makan. Makan pula tu bukan nasi saja, ada pula lauk. Sedap pula tu. Oh, ya Allah. Kau bagi aku sedap. Boleh faham saya sebut wasilah tu? Jadi, tengok makan, ingat Allah. Ajar macam tu. Ajar macam tu. Ajar macam tu. Pasal kita punya matlamat belajar la ilaha illallah ni nak jadikan Allah tu maksud. Nak jadikan Allah tu maksud. Apa maksud? Kata apa erti nak jadikan Allah ni maksud? Nak bermatlamat kan Allah Ta'ala. Nak Allah ni nak jadi orientasi hidup kita. Macam tu kan. Kita nak orientatkan our life kita untuk Allah Ta'ala. Yang tu kot punya orang putih sikit. Kalau saya buat misal, kalau katalah kita sekarang cita-cita nak beli rumah, meniaga ingat apa? Nak kalau tak? Rumah. Kerja, rumah. Kahwin pun kalau boleh, isteri pun boleh tolong bayar tak untuk beli rumah ni. Kan? Anak pun kalau boleh, rumah. Semua pun pasal apa? Kita jadikan rumah tu orientasi kita, kita punya matlamat. Boleh? La ilaha illallah ni antara ulama syarah kita, la ilaha illallah ni la maqsuda illallah. Tak ada maksud kita melainkan Allah Ta'ala. Jadi ke Allah maksud kita. Makan untuk apa? Untuk pergi Allah Ta'ala. Minum untuk apa? Pergi Allah Ta'ala. Saya mai sini untuk apa? Untuk Allah Ta'ala. Tapi lalu dia mengajar kan. Tuan-tuan mai sini siapa? Untuk Allah Ta'ala. Laluan dia mengaji. Itu sama. Sama. Sama dia suruh apa? Matlamat ke Allah Ta'ala. Saya pun kena matlamat ke Allah Ta'ala. Tuan-tuan pun kena selamat matlamat Allah Ta'ala. Matlamat kita ke Allah Ta'ala. Tengok, kita main mengaji. Ada orang jamu makan. La ilaha illallah. Ada kuih pula lagi. La ilaha illallah. Allah yang makan semua. Kita ingat dia, mengaji dia. Dia bagi kita macam-macam. Kat orang wedang, terima kasih. Tapi jatuh hati besar kat siapa? Yang ni lah. Refreshkan. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Freshkan iman kamu dengan la ilaha illallah. Jadi macam mana nak boleh fresh ni? Faham ni. Makna dia nak sebut ni. Jadi nak faham makna ni, saya sebut dengan ringkasnya ni dulu. Apa dia? Kita belajar dah pun. Apa dia? Nak betulkan nafi isbat dia, kita pun belajar nafi isbat dulu kan? Boleh ingat lagi pelajaran? InsyaAllah. InsyaAllah ingat ke, insyaAllah tak ingat ke, kena telaah dulu. Pelajaran kena ingat. Pula tu nak kena pakai. Jadi antara tak ingat ni pasal apa? Tak pakai. Tak pakai. Tak matang ni. Tuan-tuan saya tak kata, tuan-tuan saya sebut saya sekali tahu tu. Tak matang ni. Bila matang tu kita akan dapat. InsyaAllah. Jadi asal nak sebut, jadi la ilaha illallah tu nafi apa? Nak kata, makhluk kita tak nafi. Allah kita tak nafi. Itu nafi apa? Menafikan ketuhanan daripada makhluk. Makhluk ada. Makhluk takkan bersifat ketuhanan sama sekali. Allah ada. Allah pun sabit. Allah takkan ada. Allah lah bersifat ketuhanan. Silap sebut. Jadi ciri yang kita nak bicara ni ketuhanan tu. Ketuhanan tu. Satu bicara besar dia la ilah tu untuk Allah. Allah lah kita berikan sifat ketuhanan ke dia. Makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Dengan sebab makhluk tak ada sifat ketuhanan, maka bila Allah saja ada sifat ketuhanan, tu yang kita sampai tahap sembah Allah Ta'ala ada. Jadi sembah Allah Ta'ala ni, pasal dia ada ketuhanan, makhluk tak ada sifat ketuhanan. Makhluk ni memang sembah takkan boleh ada. Cuma nak sebut gini, bila Allah saja ada sifat ketuhanan, Allah lah yang kita sembah. Soal, Allah sepatutnya kita kasih tak? Sepatutnya kasih tak? Bagi bahasa lagi tajam, sepatutnya kita cinta tak? Cinta tak? Kasih tak? Kut lembut sikit, lagi kurang sikit. Sayang tak? Bahasa naik sikit lagi. Jatuh hati tak? Jatuh hati tak? Sepatutnya kan? Sepatutnya bila Allah ni yang pasal kita sembah dia. Bila kita sembah ni tentulah kita sayang. Lepas tu tentulah kita suka. Tentulah jatuh hati. Tentulah kita kasih. Tentulah kita
Cinta. Tentulah kita cinta secinta-cintanya. Dengan tu sampai tahap kerana itulah aku sembah kamu, lain aku tak sembah ya Allah. Okey, makhluk macam mana? Makhluk tak ada. Ni patutnya. Tak ada apa? Sembah tak ada. Soal, cinta boleh ada? Cinta boleh ada? Sepatutnya tak boleh. Patutnya macam ni. Sembah ke Allah Ta'ala. Jadi cinta ada tak ke Allah Ta'ala? Jatuh hati ada tak? Kasih ada tak? Sayang ada tak? Suka ada tak? Sentiasa terasa kat dia tak? Sentiasa live hati kita kat dia. Betul tak? Teringat dah kat dia tak? Betul? Sepatutnya macam tu kan? Bila semua tu ada, dengan sebab itulah dah kemuncak lah hati yang sampai Allah kita sembah. Makhluk ada tak kita sembah? Tak ada. Pasal apa? Pasal makhluk ni tak sembah pasal apa? Pasal tak ada semua tu kat makhluk. Tapi kita tengok, sembah kita bagi kat Allah Ta'ala. Soal, cinta tak kat Allah Ta'ala? Tidak. Terang-terang jawab, senang, puas hati kan. Kasih tak kat Allah Ta'ala? Jatuh hati tak kat Allah Ta'ala? Rasa hutang budi tak kat Allah Ta'ala? Rasa berhajat tak kat Allah Ta'ala? Saya tanya ini ya. Rasa hajat tak kat duit? Rasa hajat tak kat bini? Rasa hajat tak kat kereta? Rasa sayang tak kat anak? Rasa sayang tak kat isteri? Faham tak apa tujuan saya tanya tu? Sembah kita bagi kat Allah Ta'ala. Sepatutnya sayang, cinta, kasih, jatuh hati, semua kat dia. Tapi kita bagi kat Allah Ta'ala sembah je. Sayang kat bini. Minat dekat makan. Matlamat dan pencarian, duit. Tempat pengantungan, bank. Nak selamat, insurans. Contoh ya, saya misal tu. Macam. Jadi, ya Allah kita bagi apa? Sembah aja ke Allah Ta'ala. Rasa berhajat, rasa berseronok, cinta, kasih, sayang, minat, suka, mana? Makhluk. Ni ya kat kita. Sepatutnya macam mana? Bila Allah ni ketuhanan, kasih kat siapa? Kasih kat Allah. Suka kat siapa? Allah. Jatuh hati siapa? Allah. Sayang siapa? Allah. Makhluk ni berpada-padalah ambil atas wasilah. Wasilah. Pasal bila wasilah dia lalu postman je. Tempat lalu Yang bagi sebenarnya Allah Ta'ala. Pasal maksud kita ialah Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai makhluk yang tak ada apa-apa ni, yang tak ada uluhiyah ni, tapi pasal kita duk tengok makhluk, duk lalu makhluk, duk tengok makhluk, duk rasa makhluk, duk cium makhluk, contohlah pegang makhluk, capai makhluk, kecap makhluk, sentuh makhluk, betul tak? Dengar makhluk, jatuh hati kita makhluk, lalai langsung kita, tak peduli langsung pada khalik makhluk. Ni yang masalah kita. Boleh faham saya sebut tak? Saya pun tak tahu macam mana boleh sebut hari ni benda tu. Pasal memang benda tu akan hasil sebenarnya. Bila kita lalu berjalan Allah Ta'ala betul, kita akan sedar semua benda ni. Alhamdulillah. Allah Ta'ala lagi sedar kita apa ni? Sedar matlamat kita ke Allah Ta'ala, makhluk ni sebagai perantara. Jangan sampai bila ambil perantara ni, kita lupa pada Allah Ta'ala. Jangan. Misal, masih lagi misal. Isteri, kahwin ni, bawa kahwin ni, bagi hantaran tak? Berapa? 15,000. Abang. Bukan jatuh hati kat hantaran tu. Alah bagi kasut, lipa, kain, dompet, alah telekong, jadah, bagi duit, bagi biskut, buah, coklat, agar-agar, lengkong, alah kuih, seri muka, alah, apa? Abang. Abang tu sedap lagi. Kan? Abang beli kereta kita. Tengok kereta macam mana? Abang. Kereta tu kita naik sedap macam mana pun. Abang. Takkan ubah cinta kita ke abang. Bagi misal tuan-tuan. Bagi nasi sedap. Dia bagi apa? Dia beli nasi lemak. Dia beli laksa. Dia beli ni. Dia beli dorayan macam mana? Abang. Jatuh hati kat makanan ke? Abang yang beli. Abang. Abang. Tengok rumah pun cantik. Abang.
Jangan sebab rumah cantik, selesa, ada aircon, kau tidur tak peduli ke abang kau. Boleh faham kot saya tu kan? Syarah macam tu senang faham tak? Senang. Prinsip kita dengan orang Ta'ala sama lah. Patutnya macam mana? Nampak makan, Allah, 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 Allah. Tengok kereta lah, kereta baru. Tadi pakcik bertegur tak? Kereta lain Ustaz. Allah, 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 Allah. Memanglah tukar buruk lah, rosak lah. Mercedes jual lah. Mazda pun jual lah. Tukar lah. Makhluk, berubah-ubah kan. Yang tak berubah siapa? Ya? Allah, iman dengan Allah Ta'ala tak berubah. Kereta berubah. Buruk ni, esok tukar lain. Makhluk Bini pun berubah. Oh, bini pun tukar. Oh, sorry sikit kasar sikit tu. Marah dia mesti. Mati kahwin lain lah. Nak madu tu punya pasal berani kalau sila lah. Saya pun kena sembang je lebih. Apa ni? Saya nak cerita apa ni? Makhluk berubah-ubah. Tapi ke Allah dan cinta ke Allah Ta'ala, iman ke Allah Ta'ala tak boleh ubah. Saya bagi contoh ke abang dia, abang mau mati. Saya bukan tujuan untuk cerita tu. Saya tujuan nak cerita abang ni objektif. Apa dapat nikmat melalui abang ni. Abang yang bagi sebenarnya kan. Abang sebenarnya. Ataupun abang duduk luar negara tu. Kita tengok duit, jolok masuk 10,000. Tengok masuk 10,000. Masuk 10,000 macam mana? Abang sayang. Abang. Lagi main hadiah pula. Lagi main post laju apa benda ni. Oh abang. Bagi sambal ikan bilis. Abang ingatnya ke ayah. Abang. Rindu tak nak bertemu abang ni? Rindu tak? Tak ada perasaan dia orang ni. Memang pengantin tua tak ingat apa-apa lah. Seronok tak suasana macam tu kan? Duduk seronok tak? Seronok tak nak jumpa orang Ta'ala? Allah bagi mata aku, Alhamdulillah. Allah. Saja saya tukar bentuk tuan-tuan. Saya sebut untuk saya, bukan untuk orang lain. Dengar telinga ni, dengar elok je lagi. Allah. Tak mau abang, tak mau sebut lah. Abang, tukar. Allah. Ni jalan boleh lagi. Memanglah saya pun ni pegang pinggang dah pun. Naik duduk lah pun sikit. Buat kerja. Semalam buat kerja banyak sikit. Allah pegang pinggang. Allah jalan mau angkat. Minum habis jamu-jamu apa semua yang ada tu. Minum juga lah kan. Apa? Lagi Allah ya, patutnya Allah sihat lagi, boleh lagi. Ada juga wasilah untuk bagi sihat. Kalau tak sakit pinggang teruk tu. Buat kerja sehari daripada pagi, petang, siang, malam pun sambung kerja lagi. Buat apa? Bertukar lagi. Saya bertukar sikit kan. Saya kat rumah bertukar boleh buat ni hari, saya buat ni hari lah. Itu pancung simen dah. Daripada hari Khamis lagi saya dah buat kerja tu. Dengan nyimeh pasang tiang apalah. Buat sambung garas sikit kan. Saja cerita sikit. Nak cerita apa tu? Patutnya apa? Allah. Buat pula cantik elok, pasang kena je. Tak payah pasang 2 kali. Pasang tiang pun elok je, pasang ni tebuk lubang pun letak cap betul. Letak pak betul. Ukur pak tepat betul. Pasang gap betul. Wah, yang ni ubah skru sikit je silap. Bozing pula tak elok je. Alhamdulillah mujurnya ni. Siapa bagi? Allah. Tak ada apa pun. Entah bini puji lah. Kemas nak buat ni. Macam mana? Allah. Tak ada apa. Isteri aku mati lah. Aku pun mati. Yang kekal siapa? Allah. Patutnya macam tu kita tuan. Pasal apa? La maqsuda illallah. Tak ada maksud kita melainkan Allah Ta'ala. Patutnya macam tu. Nak tukar. Tu saya bagi misal tu. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan tu. Itulah kita nak faham la ilaha illallah tu. Itu yang mana? Betul minda tu. Jadi minda tu tak mana yang sebut? Makhluk ni tak ada ilah. Tak bersifat uluhiyah, tak ada sifat ketuhanan. Cuma kita selalu faham sembah tu je. Saya dah bawa ke lebih pada situ lah. Kita faham Allah layak disembah. Padahal saya soal gini no. Sembah dengan kasih siapa besar lagi sebenarnya? Bagi soalan sikit. Saya pun selalu dah tanya benda ni. Buka sini kau tak tanya lagi. Sembah dengan kasih mana besar? Sembah tak? Betul ni. Sembah dengan kasih mana besar? Kenapa sembah besar je? Sembah ni maksudnya tak kita bagi hak lain melainkan sembahan ni bagi kat Allah Ta'ala je. Okey, boleh. Bila sembah ni paling besar, kasih ada tak kat sembah masa sembah tu? Seronok ada tak masa sembah tu? Sembah paling besar, sembah lebih besar daripada kasih. Contohlah bini kasih kan.
Macam kita buat abang lah. So isteri ni sayang kat abang, sembah tak abang? Sembah aku tidak, sorry lah nak sembah abang. Sembah Allah Ta'ala, tapi kasih Allah Ta'ala. Macam mana? Silap. Sembah Allah Ta'ala, kasih kat abang, betul tak? Tak betul. Sepatutnya macam mana? Kasih kat Allah Ta'ala, sembah kat Allah Ta'ala, sayang kat Allah Ta'ala. Apa-apa? Abang, suami je. Dalam konteks saya bagi contoh, isteri dengan suami jadi, macam mana? Dia bagi rumah, dia bagi kereta, dia bagi mas kahwin, dia bagi duit. Macam mana? Sembah kita tak bagilah kat suami dalam konteks saya bagi contoh ni kan. Tapi macam mana? Boleh tak menduakan suami dengan sebab dia bagi kereta, aku ni dah duduk dalam kereta, aku tak tidur dengan abang. Boleh tak macam tu? Aku duduk dalam rumah ni, abang panggil pergi duduk rumah dia pun aku tak nak. Abang ajak musafir pun, aku dah duduk rumah selesa ni, aku tak ikut dia musafir. Macam tu kan? Macam tu kan? Tak, aku nak dengan abang. Aku nak dengan abang. Bila pun dengan abang. Ni abang masa duduk jauh Masa tu tak duduk dengan abang. Kalau ada abang, rumah, saudara, mara apa, semua aku tinggalkan. Kerana abang aku turutkan. Kita punya perasaan pun tukar ke Allah Ta'ala begitu juga. Kerana Allah aku turutkan. Pasal apa main mengejar ni? Kerana Allah aku turutkan. Bagi betul, walaupun ada sampingan benda lain. Walaupun sambil itu ada makan, ada minum, ada selesa, ada aircon, kata kan? Tak sibuk, tak bising, tak payah buat kerja, relax sikit. Pergi tempat kenduri lagi, kena potong daging, kena masak, kena gulai, kena asap, susun meja, berpeluh-peluh, panas-panas. Kita duduk aircon, relax je. Betul kan? Memang ada orang tujuan untuk main lari tu pun, ada juga. Tapi kalau kita main tu untuk tu habis sesat jalan kita, pula maksud dah ilallah, kita tak betul. Bagi betul maksud kita apa? Allah, main ni apa? Allah, boleh mengaji, boleh aku faham satu prinsip hari ni. Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Allah, macam tu kita. Dan saya punya pengalaman lah. Macam mana nak boleh hati lembut ni? Saya rasa lah, dengan apa saya punya praktikal lah ni kan, kena banyak selawat. Dulu saya malas selawat. Lah ni saya istiqomah kan, selawat aku mesti habiskan banyak ni. Aku mesti baca selawat ni. Nak tak nak, suka tak suka, malas, letih ke, tak larat ke apa, aku mesti baca selawat ni. Mata nak tidur pun, tengah ngantuk-ngantuk, aku mesti selawat juga. Tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut saya lah kan. Dulu dia tak mahu yang perasaan tu. Usul-usul buat tak jadi. Tak jadi. Selawat ni, saya tak tahu saya sebut saya nak sebut saya kan. Memang guru pun sebut lama dah. Ada guru yang sebut dah lama dah. Tapi buat tak endah. Pasal kita tak rasa. Tak buat. Saya rasa benda tu sekarang. Bila saya selawat macam mana? Saya selawat banyak. Rupanya selawat ni kunci dia. Ya tuan-tuan, dengar elok-elok saya sebut. Tuan-tuan tak mau dengar punya pasal. Tapi saya nak taukidkan saya punya perkataan tu. Dengarlah elok-elok. Wallahi, banyakkan selawat. Zikir memang kena, takkan tak zikir langsung weh. Jangan buat bodoh bro. Saya keluar ayat macam tu lah. Keluar ayat kasar saya kan. Zikir lah. La ilaha illallah kena. Subhanallah satu ayat. Subhanallah bihamdi suku. Allahu Akbar suku. La ilaha illallah suku. Allah suku. Suku tu. Atau suku. Tapi selawat jangan tinggal. Bila saya mikir balik, saya tengok guru punya salah silah, macam mana? Dia bagi selawat lagi banyak pada istighfar. Dia bagi selawat lagi. Sambil duduk selawat tu zikir. Tapi istighfar dengan selawat apa banyak? Selawat banyak lagi. Baru fikir. Selawat rupanya. Tapi jangan tak zikir. Zikir tak. Tapi selawat mengatasi zikir. Selawat mengatasi zikir tu dari segi angka. Tapi dia ajar pula masa yang sama. Zikir pun zikir setiap masa. Tuan tak faham tu PM tepi. Pasal saya sebut dengan prinsip kan. Tuan-tuan kalau perguruan dengan saya, apa dengar taklimat tu memang boleh faham apa maksud saya. Tapi apa saya nak sebut ialah banyakkan selawat. Lepas tu pesan tutup guru kita pun, dia kata apa? Kalau zaman lah ni kita tak jumpa guru apa, nak pergi jumpa guru, nak hadir majlis guru, tak boleh. Halangan. Apa buat? Banyakkan selawat dan Nabi SAW. Bukan sikit, kena banyak-banyakkan selawat. Dan kalau boleh carilah selawat yang ulama-ulama kita susun tu. Selawat kita ini ialah
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat kita itulah, kita tak pandai menyusun selawat. Kita tengok selawat yang ulama-ulama kita tulis, ya Allah, dia orang selawat untuk Rasulullah ni bukan sebarang. Saya sebut, saya duk baca itu lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Zinata arsyik. Macam mana beratnya aras kamu. Wa zinata kursiyik. Macam mana beratnya kursi engkau. Kursi engkau bukan tempat orang Ta'ala, ada kursi lah kan. Langit kursi tu. Macam mana beratnya kursi, macam mana beratnya aras. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang kita selalu sebut tu, kullama zakarahu zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ada yang sebut macam ni, kullama zakaraka zakirun wa zakarahu zakirun wa kullama ghafala an dzikrikal ghafilun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Kau bagikanlah selawat, kata Nabi Muhammad ni, sebanyak mana orang duk zikirkan kau dan sebanyak mana orang yang duk zikir kat Nabi Muhammad. Duk bagi selawat, duk ingat Nabi Muhammad. Dan sebanyak mana orang yang lupa ingatkan kau, sebanyak mana orang yang lupa selawat atas Nabi. Ui, ayat dia, angka dia tu, dia nak ayat-ayat dia nak suruh Allah Ta'ala doa, Allah Ta'ala bagi selawat ke Rasulullah ni bukan sebarang-barang perkataan tu. Dia kata, ya Allah, kau bagikanlah selawat dan salam atas Nabi Muhammad ni sebanyak-banyak mana bilangan makhluk yang kau telah ciptakan pada hari kau cipta sampailah ke hari kiamat yang tak ada kesudahan tu. Sebanyak mana bilangan makhluk tu, kau sampaikanlah selawat dan salam tu ke atas Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh setiap hari yang kau jadikan makhluk yang sampai tak ada sudah tu, sampai ahli syurga dalam syurga pun, ahli neraka tu, sehari ni alfa marrah, 1000 kali. Ayat dia untuk puji Rasulullah, untuk selawat salam Rasulullah ni, walaupun diselawat sekali ya, macam mana? Allah. Tenggelam kita tengok ayat dia. Ayat yang kita selalu baca. Itu juga selawat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Apa? Wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallam ta'ala. Salli ada, barik ada, salim ada. Lepas tu, ya Allah, kami minta engkau, inna nada'uka bima yad'uka apa? Adam alaihissalam. Kami minta macam mana mintanya doa Nabi Adam alaihissalam. Kami minta macam mana doa Yunus alaihissalam. Kami minta kat engkau macam mana mintanya Nabi Yusha alaihissalam. Macam mana Nabi Zakaria minta, macam itulah aku minta. Minta apa? Minta iman. Minta. Selawat dan salam dia orang atur tu. Masya Allah. Saya tengok sedapnya. Ruginya aku tak baca. Aku nak cakap sendiri tak pandai. Contoh saya tak tahu. Pandai-pandai kot. Saya tak pandai. Cuma perkataan tu Arab lah. Saya pasal faham Arab tu saya sedap tu. Sedap rupanya. Baca. Saya dah mula baca tu saya tak tinggal. Alhamdulillah. Azam saya kalau boleh satu hari saya nak habis yang satu kitab tu. Dia ada 8 hizib. Saya kalau boleh nak bagi 8 hizib tu satu hari. Samping tu saya dah geram, dah baca tu, saya nak balik pada Quran saya yang saya lama tinggal. Saya tak ada masa untuk sampai baca Quran. Pasal sibuk sangat kan. Kadang baca Quran tak boleh. Nak minta, ya Allah, dengan aku dah banyak selawat ni, kau lapangkan masa aku, kau beri kekuatan dekat aku. Bagi aku minat baca kalam kau, ya Allah. Kalau aku selawat dengan Rasulullah sedap, aku rasa sedap lagi baca kalam kau. Saja nak lajak sana saya takut lagi jadi kera tangkap belalang. Lagi tangkap tinggal. Bagi betul selawat ni bagi istiqamah. Ni pula kita dah rejab pun nak ujung. Ramadan ada. Saya tengok depan ni. Tengok Ramadan pun ada yang rancangan saya rancang pun tengok macam ada gangguan sikit. Tak boleh nak pergi ke mana-mana. Saya punya program tu kena tukar sikit. Ada peluang aku nak buat benda tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan itu lah. Saya nak cerita apa? Nak bagi boleh baca Quran. Saya selawat. Jadi memang tak ada kerja lain lah. Tambahlah ni pula kan. Dengan apa? COVID-19. Coronavirus ni lah kan. Macam-macam tak? Boleh sampai tak sembahyang Jumaat. Tapi kerja boleh. Sekolah pergi. Pasar raya tak apa. Tapi tak ada sembahyang Jumaat. Macam kelakar sikit. Kalau jerebu, sekolah tak buka, jabat kerja orang pergi, betul tak?
Tapi sekolah tak ada. Jumaat ada? Ada. Itu je debu. Yang ni virus, kerja pergi tak? Pergi. Pasal raya pergi. Sekolah pergi. Makan angin pergi. Kenduri buat. Jumaat tak ada. Agi arahan pula tak boleh buat main Jumaat. Main angkat rumah ya. Zuhur, Jumaat pun tidak. Biar benar. Kalau saya lah, saya sebut gitu lah. Biar benar apa kaedah dia menyusun ni. Kaedah apa dia susun? Itulah. Yang tu yang ramai orang bertikai tu. Apa pendapat ni? Saya duk cerita pendapat saya lah ni. Kalau saya kata salah so. Cuma bila dia dah buat silap, dia backup macam-macam lah. Kisah saya normal. Saya tahulah ingat ulama kita kan bodoh tutup guru kita. Masuk masalah wabak apa kan. Memanglah wabak, tapi macam mana kau pergi ke sana ulang alik pejabat kau, pergi pejabat mufti contohlah. Pergi pejabat mufti boleh kan? Pergi kerja boleh. Pergi masjid pula tak boleh. Nak deh. Pergi makan angin boleh, pergi kenduri boleh. Tapi pergi masjid tak boleh, Jumaat tak boleh himpun ramai-ramai. Nak deh. Saya punya nak deh sekali, nak deh. Apa ni? Apa keadaan kau ni? Sikit lah situ. Tak boleh saya lajak lagi, saya mengamuk lah situ. Cukup. Saya nak cerita tu macam mana boleh masuk itu tadi? Macam mana boleh masuk itu? Tak tahu lah punca lah kan? Kacau sikit tu. Saya nak amalan tu. Zaman lah ni zaman yang memang dah rosak macam-macam. Fitnah kat luar pun macam-macam lah. Penyakit pun satu hal. Ni dengar. Walaupun kita kena penyakit, tapi zikir tak tinggal, selawat tak tinggal. Biarlah mati kena penyakit sekalipun. Mati syahid. Mati tu menderita sakit pula tu, sakit. Tapi selawat tak tinggal, zikir tak tinggal. Mati syahid akhirat, alam kubur lepas seksa. Tak nak? Saya ngaji, guru pun ajar gitu. Dia apa? Orang takut penyakit. Dulu zaman, masa saya ngaji dulu disebut kanser. Takut tak? Sekarang orang lagi tak takut dah kanser. Kanser pun orang tinggal lah. Takut apa lagi? Takut ni lagi. Tak ada beli tutup muka kau. Punya risau lah. Hai. Kalau duduk tu dengan yakinnya duduk dalam. Dia yakin kat tutup muka lagi. Selawat pun tinggal, zikir tinggal, apa-apa. Yakin tutup muka lagi. Jadi dia takut dengan kuman lagi. Pergi tu kan. Tapi nak kasih ke Allah Ta'ala, kasih ke Rasulullah, meyakini Rasulullah, kasih Rasulullah, meyakini Allah Ta'ala, kasih ke Rasulullah, zikir ke Allah Ta'ala. Yang ni dia tak ingat. Apa yang kau? Dengar. Kasar kira saya sebut itu kan. Yang ni pun saya tak tahu. Yang ni pun kesan saya selawat kot ya. Saya pun tak selawat banyak mana lah. Tapi pasal kita ambil kata ulama, baca tu, saya ada break. Saya pun tak tahu saya macam mana saya boleh ada break. Kau tak, saya bukan ada break. Tak jadi tanya dia orang ni. Saya bukan ada break. Break saya selalu break tak makan. Kalau dah mula tu, saya dah keluar je, saya balut lah. Sampai lembek dengan kau. Barang tu sekarang siapa yang ada break? Aku lah jawab ni. Saya boleh break. Saya pun tak tahu. Saya boleh break siapa? Ni bukan saya dah. Saya kata apa? Limpah kurnia Allah Ta'ala. Selawat kat Nabi banyak. Selawat je kat Nabi. Kita lajak je Rasulullah tolong pelihara untuk kita. Ya Allah. Macam mana? Dia ni barang lah ya Allah. Kau sabarkanlah dia. Dia bagi sabar. Allah bagi sabar nak kata apa? Dia yang bagi. Tapi pasal apa tu? Pasal aku selawat banyak. Memang nak selawat pun, kelahi-kelahi pun macam mana? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Selawat. Jadi selawat ni bukan masa kelahi je. Memang kena selawat. Memang kena selawat. Saya tak tahu. Saya nak sebut ni sebab this my experience, you know. Suatu masa dulu saya pernah ada buat macam tu. Tapi dah lama tinggal ni balik. Bila kita bersungguh balik ni, rupanya, dia istilah dia, man yazuk yadri. Man lam yazuk la yadri. Siapa dia rasa, dia akan dapat. Dia nanti tahu. Siapa dia tak rasa, dia tak tahu. Jadi saya cerita apa saya rasa sekarang. Itulah. Banyak selawat. Jadi kalau tuan-tuan pun satu perguruan dengan saya, satu apa, memang selawat tu banyak, 500, dan tuan-tuan pun nak baca selawat lain tak kerti, selawat je lah apa yang ada tu. Yang boleh tu, cuma selawat, kita dah ajar dah, selawat biar selawat dan salam. Jangan selawat saja tak ada salam. Makruh pula, tak hasil maksud. Dia macam makan nasi tapi tekak tirih. Keluar sini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tirih rupanya. Pasal ada lompong. Ada lubang. Macam tuan-tuan buah tayar kat angin.
Jalan sikit kempes, jalan kempes apa? Ada lubang keluar. Tak nak bagi lubang keluar macam mana? Allah alaihi wasallam, salim ada. Selawat masih ada salam. Baik, jadi kita nak bicara semua ni pasal apa? Nak refresh iman ni tu. Kau Allah Taala. Ni apa? Akidah mesti balik Allah Taala. Allah adalah matlamat kita. Pasal apa Allah matlamat? Allah ilah. Dia saja ada sifat ketuhanan. Makhluk bukan ilah sama sekali. Jadi bila ilah, saya dah syarah tu sebenarnya. Allah layak disembah tu kan? Makhluk tak layak disembah. Jadi kasih kena ada tak Allah Taala? Jatuh hati ada tak? Sayang ada tak? Semua kat dia. Makhluk ni ambil di atas wasilah aja. Wasilah. Makanlah, lapar makanlah. Tengok hidang dia sedap. Sedap. Tak sedap pun tak sedap lah. Jangan duk merepekkan nasi tu. Siapa masak nasi ni? Dah lah kerah. Bagilah ayur lebih sikit. Sambal pun tak sedap. Lebih cabai, pedas nak mampus. Aku nak ayur banyak. Jangan. Boleh makan dua badan dah. Ada orang tak ada makanan langsung. Sabarlah dia atas apa yang tak sedap tu. Nak sedap pergi beli lain. Tapi yang penting apa? Tauhid kau macam mana? Kau sedar tak Allah yang bagi makan? Kalau tak sedap pun datang pada dia juga kan? Sabar tak? Kau dapat tak Tuhan dengan nikmat? Kau dapat tak Tuhan dengan bala? Maksudnya dengan nikmat pun bagi dapat Allah Ta'ala. Dengan bala pun bagi dapat Allah Ta'ala. Macam mana bala dengan Allah Ta'ala? Sedarkan pada dia. Ya Allah, syukur. Walaupun sikit, walaupun pedas, boleh juga makan. Alhamdulillah. Mungkin mulut aku tak selera, orang lain selera. Tapi kau telah sediakan ni untuk aku semua. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Allahu, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makhluk tak campur tangan sikit pun. Laluan je dia orang ni. Duk rasa ke makhluk, subhanallah wa bihamdik. Subhanallahil azim wa bihamdi. Astaghfirullah, astagfirullah. Silap banyaklah aku, ya Allah. Aku duk rasa ke makhluk ni. Engkau lah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita kena gila sikit tu. Pasal apa? Pasal Allah dia saja layak disembah. Semua kasih, cinta, minat, jatuh hati, sayang, seronok, pandang, apa saja mesti pergi kat dia. Ke makhluk macam mana? Makhluk wasilah je. Dan wasilah paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh tinggal pula wasilah kita ambil, wasilah nasi, wasilah duit, wasilah kereta, wasilah rumah lagi kuat daripada wasilah Rasulullah. Boleh faham saya sebut apa? Sepatutnya wasilah ke Rasulullah lah paling kuat. Apa-apa sikit, ya Rasulullah, ya Muhammad, unzur halana. Wasbaq kalana. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi banyaknya wasilah sepatutnya besar sekali pada Rasulullah. Wasilah ke Rasulullah, maksud Allah Ta'ala, kasih Rasulullah, Allah saja tunai semua. Rasulullah pun dia bukan tunai. Tapi Rasulullah jadi sabab penunai. Pasal apa? Dia yang minta syafaat kat kita. Kalau kita ada banyak selawat, kita akan memang jatuh hati kat Rasulullah. Kita akan rasa setiap pertolongan ni melalui syafaat Nabi SAW. Tuan saya tak tahu. Saya duk rasa waktu sekarang. Saya buat apa-apa nak apa. Ni syafaat Rasulullah tu minta kat aku lah. Aku tak ada apa. Aku lekeh sangat. Amal aku sikit. Perangai huduh, nafsu jahat. Mata jahat, telinga jahat, tangan jahat, jahat. Hati jahat, perangai buruk. Amal sikit. Betul yang boleh dapat ni. Rasulullah doa untuk aku. Rasulullah minta syafaat. Rasulullah doa ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala makbul. Allah Ta'ala bagi ke aku semua ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ke Allah Ta'ala. Sebab tu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat banyak-banyak atas Nabi. Yang saya rasa lah, inilah amalan-amalan tutup guru dan ulama kita. Memang inilah. Tak ada lain lah. Memang pun. Kalau tengok amalan dia orang apa tuan? Baca Quran, zikir, selawat, zikir, selawat. Cuma kita tak faham kenapa zikir dan selawat tu. Kalau faham ni lah, kita memang nak cerita ni, la ilaha illallah ni, supaya kita boleh bermaksud ke Allah, Rasulullah. Baru nanti Allah ma'bud, Rasulullah mahbub, istilahnya. Allah ni sembah, Allah maksud, Rasulullah mahbub. Rasulullah laluan untuk kita kasih. Makhluk lain ni tak ada apalah. Pasal apa? Wasilah paling besar ialah Rasulullah. Wasilah nasi, wasilah duit, wasilah kereta ni ambil ialah setakat yang boleh. Takkan kereta nak kalah dengan Rasulullah. Rasulullah kuat lagi, boleh dapat. Kita boleh pakai kereta apa pasal apa? Ni syafaat Nabi SAW. Kita dapat rumah apa pasal apa? Syafaat Nabi SAW. Dan pastikan syariat yang kita jalan betul. Jangan buat benda haram pula. Ni syafaat Nabi SAW. Jangan buat pasal. Boleh ambil riba pun syafaat Nabi SAW. Jangan pasal.
Boleh minum arak, alhamdulillah Allah Taala bagi aku minum arak ini. Jangan buat pasal. Tembak babi jual dapat 300. Ni alhamdulillah rezeki babi. Babi lah kau. Saya tak boleh. Tambah pula tulis buku pula si babi hutan. Bunyi gitu kan. Kau dapat rezeki babi lah rupanya. Tak faham tanya lain. Apa benda tu? Tak lah sambil-sambil tu. Sambil-sambil. Baik. Jadi makna pada la ilaha illallah ni dua makna. Satu, pertama makna. Yang ni dia panggil makna lughatan. Makna pada bahasa. Apa dia? La ma'buda bihaqqin illallah. Terjemahnya, tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Kita memang dengar lama dah. Jadi syarahannya apa? Saya syarah tadi kat tu lah. Maksudnya apa? Bila Allah layak disembah, yang lain tak layak disembah. Allah lah selayaknya dikasihi, Allah lah selayaknya disayang, Allah lah selayaknya jatuh hati, Allah lah selayaknya disuka, Allah lah selayaknya dipandang, Allah lah selayaknya. Jadikan apa saja pun adalah untuk Allah Ta'ala. Allah adalah maksud. Pasal Allah disembah. Makhluk hebat macam mana pun mana boleh tahap sembah. Jadi kalau duk sayang, tapi sampai tengok satu sudut, kita tak menyembah. Tapi kasih gila sampai tak ingat dah nak sembah Allah Ta'ala. Macam tu kot kan. Nak sembahyang pun tak ingat. Nak baca Quran tak ingat. Nak zikir tak ingat. Nak duduk masjid tak ingat. Nak duduk mengaji tak ingat. Pasal apa? Sayang kat TV, sayang kat harta, sayang kat kenduri, sayang kat sana, sayang kat sini. Sampai syariat ditinggalkan. Allah Rasul tak diingat dah. Kat Rasul pun tak ada selawat dah. Ni masalah ni. Salah ni. Jadi betul kan kitanya perjalanan hidup tu. Pasal bila Allah saja layak disembah, tentulah Allah saja layak disayang, Allah saja layak dikasih, Allah saja layak disuka, Allah saja layak dikenal, Allah saja layak dihubungi sentiasa. Makhluk? Tak ya. Pasal makhluk? Tak. Hatta kita ni takkan hayal lebih banyak tak? Nak ingat apa? Allah bagi aku hidup, Allah bagi aku menyawa, Allah bagi sampai, Allah bagi aku mendengar. Ni umur 60, 70 pun sihat lagi, dia masih bagi mendengar aku, dia bagi melihat aku, alhamdulillah. Takkan orang bagi RM10 kita kalah ingat RM10 lagi. Allah bagi telinga, Allah bagi mata. La ilaha illallah astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdihi astagfirullah ampunkanlah aku ya Allah. Aku dah ingat makhluk banyak ni. Sajalah saya sebut gitu. Baik. Jadi tiadalah disembah sebenarnya melainkan Allah. Dengar lama dah, cuma saya syarahan je dalam bentuk apa yang sepatutnya dipaham tu. Dia bagi syarahan sikit lagi tu, yang ni maksudnya tiadalah membangsakan baginya, bagi ketuhanan ni. Nya tu bagi betul. Kedak dia makna dia macam tergantung sikit. Tiadalah membangsakan baginya, bagi ketuhanan ni, tiap-tiap sesuatu itu melainkan kepada Allah. Tu. Maksudnya Allah saja yang ada ketuhanan. Dia bahasa tu ketuhanan. Disebut ni apa? Layak disembah. Disembah dengan sebenarnya. Sama itu. Jadi Allah saja layak disembah. Sembah dengan sebenarnya. Ketuhanan. Memang layak orang Ta'ala. Makhluk tak layak disembah. Makhluk bukan boleh disembah dengan sebenarnya. Makhluk tak ada ketuhanan. Bila makhluk tak ada apa-apa ni, makhluk tak layak dikasih. Makhluk tak layak disayang. Makhluk tak layak. Ni tak layak ni banding dengan Allah Ta'ala. Itu Rasulullah macam mana? Tetap asal istilahnya wasilah. Dan sayang, sayang sudut lain. Sayang sebagai wasilah. Sembahyang bagi silah. Jangan sayang sampai tahap disembah, sampai ujung dia dengan kasih tu dibawa sembah. Kalau makhluk ditakat kasih sebagai wasilah, kasih, sembah tidak. Allah kasih, sayang, jatuh hati, minat, suka, sampai tahap sembah. Itu Allah Ta'ala. Makhluk ni, dia berhenti takat suka, minat, jatuh hati, sayang takat tu. Kalau ada. Sembah tak pasal. Allah, daripada kenal, suka, minat, cinta, jatuh hati, sayang, cinta amat sangat, terkenang, teringat, terbayang. Terbayang tak boleh, subhanallah, tanzih Allah Ta'ala. Minat, cinta, rindu sangat, apa-apa semua, kasih, gila, mabuk, siapa? Sampai tahap sembah Allah Ta'ala. Allah boleh lajak sampai sembah. Makhluk tak boleh. Makhluk boleh cakap apa? Pandang, tengok, suka, minat, jatuh hati, kasih, sayang, minat, suka, kesian, dekat tu ya. Lain semua siapa? Lajak tu kasih, cinta yang amat sangat, kasih terlajak, gila, ingat betul,
cinta, mabuk, sampai tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah, sembah Allah. Macam tu kot saya nak guna bahasa itu. Yang tu faham lagi kot? Boleh? Saya nak minta ni, ya Allah bagilah aku faham dulu. Orang lain tak faham je pasal ini uslub saya. Saya ngaji pun kena. Tapi dia nak bagi kat saya, nak kata apa, saya pun. Saya kadang bukan mikir pun saya nak cerita apa. Tapi itulah, tuan-tuan selawat dia banyak-banyak. Allah Ta'ala dia akan bagi jalan. Sebab Rasulullah sentiasa doa dengan kita. Dengar tuan-tuan, sebut. Ada satu lagi akidah kalau saya ngaji, apa dia? Kita ni tak ada dapat lain melainkan syekh kita, guru kita duk sentiasa mendoa dengan kita. Antara lain, bawah lagi tu, kita ni tak ada lain melainkan mak bapak kita duk doa kat kita. Satu kat tu. Kalau malam mak kita duk hidup. Tapi kita ingat kat mak bapak, ingat kat guru, banding dan ingat kat Rasulullah, ingat kat Allah Ta'ala, mana besar kali? Tu besar. Allah Rasulullah besar kali. Kita apa? Kat guru pun tak ingat. Guru pun tak ingat guru mendoakan. Guru pun kadang bukan doa sangat. Guru sekolah lagi lah kan. Lagilah dia masa kita belajar. Kita dah belajar. Dia tak ingat yang nama kita pun dia tak kenal dah. Mak bapak kita pun kadang bukan sangat doa ingat. Dia ke alam dia ya. Kalau dia duduk kerja lagi, dia alam dia dengan kita. Dengan anak-anak dia tak peduli lah. Anak pula dah kaya pada dia. Dia tak peduli lah ke anak dia. Bahkan benci dengan anak pun ada. Sorry kira betul ya. Tapi Rasulullah macam mana? Rasulullah tak pernah tinggal untuk pandang kita dan doa untuk syafaat untuk kita. Ummati. Hatta kata dia syafaati li ahli al-kaba'ir li ummati. Orang buat dosa besar pun Rasulullah kata apa? Syafaat aku akan bagi. Rasulullah sayang dia, tak ada tanduk tolong banding. Jadi takkan kita tak sayang Rasulullah? Saja ayat-ayat itu. Tak, memang macam tu. Memang saya pun tak pernah rasa saya sebut macam ni. Punca saya apa? Tak ada banyak kan. Selawat banyak. InsyaAllah. Baik, itu satu makna. Dan makna kedua. Okey, ni makna kedua. Makna ni lah dipanggil makna istilahi. Yang ni yang dipakai. Yang ni yang kita awal kitab, amal ujung kitab nak bicara. Inilah makna yang selalu disyarah. Apa dia? La mustaghniyan kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Terjemahnya apa? Artinya tiadalah yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain tu melainkan Allah. Ada tertinggal perkataan Allah tu. Ada tinggal tu. Lepas tu barulah kata Syekh Ahmad Ibn Muhammad As-Suhaimi. Jadi makna kedua ni, makna ni lah yang atas istilahnya nak faham. Allah lah saja kaya, kita semua makhluk fakir. Dia tu nak faham Nabi isbat itu yang kita belajar lah. Apa dia? Bila Allah saja kaya setiap ada satu, yang dia tak hajat apa pun benda makhluk, makhluk ni semua berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi tentulah apa yang kita nak minat, nak kasih, mestilah balik pada Allah Ta'ala. Ada Allah lah maksud. Maksud apa? Allah kaya, segala-gala kat dia. Dan kaya dia tu mutlak pula tu. Kita kalau kaya pun muqayyad. Sebab ada kata kaya Allah, kaya bukan pasal ada harta. Mutlak dia tak ajak apa-apa pun. Jadi nak faham lah mustaghniyan kulli ma siwahu, yang istilahnya istighna iftiqar ni, nak faham Allah tak ajak apa-apa kat kita, kita lah berhajat ke Allah Ta'ala, ke berhajat ke makan, hajat ke minum. Hajat minum ni wasilah, hajat yang sebenar-benar hajat ni, penunai hajat ni hanya Allah Ta'ala. Makhluk tak duduk tempat penunai hajat sama sekali. Makhluk ni wasilah untuk kita dapat hajat. Itunya. Yang tu pun saya dah syarah kat tuan-tuan dah. Jadi saya tak payah syarah ni. Saya dah syarah dah sebenarnya tadi tu. Jadi kalau kita memang faham apa yang ada kita dapat ni, Allah lah penunai hajat. Jadi jadikan Allah maksud kita lah. Contohnya saya saja ni nak ke Kuala Lumpur ni, pergi Kelang ni. Habis majlis apa? Nak jalan ke sana lah. Rehat, pusat. Turun dengan siapa dia turun, ambil siapa sepatutnya dia ambil. Tak faham suruh. Lepas tu, nak buat apa? Nak teruskan perjalanan. Ada program pun lama dah, berapa bulan dah. Orang minta lama dah. Nak ke Kelang ni. Apa saya nak cerita ni? Atas kita bicara la ilaha illallah ni siapa? Allah. Jalan jauh tu, Kelang tu. Nak pergi Ipoh pun rasa jauh tak? Kuala pun rasa jauh tak? Siapa pergi sampai? Allah. Maksud kita pun apa? Allah. Pergi pun siapa? Allah.
jumpa adik, insyaAllah ada adik saya sana, hantar anak menakan seorang, dia pun nak balik ni. Sambil-sambil tu kan, sambil-sambil tu. Sambil tu ada pula memang ada yang kenalan pun, dia orang minta lama dah. Pergi apa? Atas tunai hajat. Atas apa? Pergi. Jalan, buat sabab. Ni semua wasilah aja. Yang bagi sampai apa? Allah, masuk kita apa? Allah. Balik pun nanti, balik dengan Ipoh pula, ada selesai lah untuk esok punya program. Ataupun sehari pula, esok ke Ipoh pula. Macam mana? La ilaha illallah. Maksud apa? Allah. Itu tanggungjawab wasilah apa? Ada wasilah sebagai murid, ada sebagai guru, ada sebagai kawan, nak menakan, ada saudara mara. Ada macam tu kan, macam-macam kan. Ini semua wasilah aja. Aku pun binasa, semua orang binasa. Yang tak binasa, Allah. Bagi Allah yang maksud. Dapat pun buat macam mana? Allah, Allah, Allah. Selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu lah. Kitanya hidup. Nak bagi faham, kita ni fakir ke Allah Ta'ala. Makhluk ni ambil dia sebagai wasilah. Wasilah besar sekali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lapar pun kita ingat makan, apa salahnya laparnya ingat, aku ingat kat kamu ya Rasulullah. Aku ingat engkau lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia tengok ada makan, nasi pula terhidang pula, ada pula penuh adab pula jaga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita, banyak selawat ni. Banyak selawat. Memang kunci untuk ni pun antaranya selawat. Selawat. Sirrul asrar dia selawat. InsyaAllah sambung kita tu. Dan kata Syekh Ahmad Ibn Muhammad As-Suhaimi. Ada soalan? Dia faham bila kita makan tu kan. Termasuk makan tu memang kita rasa Allah tu guna hajat lah kan. Ya. Dari segi hubungan kita dengan Rasul, adab kita makan. Adab kita makan, cara nak makan apa. Kedak kita makan biawak. Ikut sunnah lah tu cari. Kedak makan biawak, kita makan ular sawa, makan kelawar. Macam dia mana makan lah. Makan berudu. Kita kedak makan apa? Kita makan cendol juga. Cendol, pulut, durian. Kat India, Cina tu orang tunjuk video tu. Makan apa? Makan cendol berudu. Cendol berudu saya punya bahasa lah. Saya tak lalu lah makan cendol. Bubuh nak mangkuk, saya ingat dia suap apa kat anak dia. Berudu lah. Berudu tau. Anak katak mah. Berudu lah anak katak. Berudu. Dia bubuh dalam mangkuk macam lai cikang tu. Ya anak dia. Macam cawal tau apa-apa. Rupanya duk suap berudu. Saya ingat suap lai cikang. Mujulah kita makan lai cikang, makan cendol. Makan ni apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita makan semua thayyibat, semua terbaik-baik. Makan ayam disembelih, ikan. Tak adalah makan kelawar, makan keluang, makan buaya. Makan ular sawa, gila. Makan anjing, kita tengok kembang tekok kita. Makan kita apa? Nasi, kuih, masalode, seri muka, apa? Donat. Makan semua elok-elok. Tak ada pun arak, tak adalah. Mengambil jelati babi ni aku tak adalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Makan semua thayyibat. Siapa aja syariat ni? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul. Saya pun tak tahu saya boleh cerita yang tu apa. Bagi kasih kat Rasulullah. Selawat banyak. Dia akan main perasaan tu. Tuan-tuan nak amal apa saya amal buku apa tu nanti saya pun dia orang tak suruh ijazah pun. Tapi saya pun ijazah macam tu lah. Ada orang ijazah pun. Bagi buku free siap kat saya. Saya tak amal pun. Bila buka amal rupanya, Masya Allah. Sedap rupanya. Sedap pun. Jadi masing-masing lah nak rasa kan. Masing-masing lah. Ada orang rasa sedap kau ni, sedap sini. Oh Masya Allah. Banyaknya. Habis semua. Terasa habis semua. Tuku kita. Ingat semua habis. Tuku kita. Tambah tuku yang memang duk ajar kita bab akidah ni. Masya Allah. Tak ada tolak bandingnya lah. Itu kot. Dia contoh kita riak kan. Dia cuba berjalan hari. Kita waktu tiga wisuda contoh tadi. Banyak kan. Tu dah banyak kan. Bismillah, selawat. Kadang-kadang saya nak sebut gini. Cuma kadang orang ajar. Dia ajar baca je. Sikit lah saya sebut tu. Dia ajar baca je. Bila kita baca, kita tak faham. Tu yang tak nak baca tu. Tapi kita baca macam ni. La ilaha illallah. Nak bagi betul kitanya. Tu refresh iman tu.
Sebut la ilaha illallah apa? Allah aja ada uluhiyah. Makhluk tak ada uluhiyah. Makhluk tak ada sifat ketuhanan, Allah aja sifat Tuhan. Tuhan pun ada benda saya dah syarah banyak lah kan. Bazat dia ada, kita saya tak ada. Dia bagi ada kita. Dah faham, hadirkan tu. La ilaha illallah, Allah yang ada aku. Macam mana aku tak sedar kan kau? Dan kita ada semua ni dia bagi ada. Dan dia bagi semua ni untuk kita. Cuba bayang tengok kalau ada kat dalam dunia ni, dengar saya buat. Ada aku, ada matahari, ada bumi, ada langit aja. Rumah apa, siapa pun tak ada. Macam seronok je. Seronok. Ada langit, ada bumi, ada aku, bolehlah aku ya. Ada matahari, ada bulan. Seronok. Tak ada apa pun, pokok, tak ada bunyi bising, tak ada kipas, tak ada apa-apa. Isteri apa tak ada. Ada kita seorang, tapi Allah Taala sedia kat tu. Menakutkan. Macam-macam dah ada ni. Siapa sediakan? Allah. Dia tak bagi kita sunyi. Dia tak bagi tak sunyi, tapi kita sibuk dengan tengok tu. Dia bagi tu bukan suruh kita sibuk dengan sana sampai hati sunyi dengan Allah Ta'ala. Patutnya hati sibuk dengan Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala bagi untuk aku. Pokok ni tengok semua hijau, semua hasil oksigen ni kita tak boleh nampak je. Kalau nampak oksigen tu, dia keluar oksigen tu, kita sedut ni, nampak oksigen tu mari masuk. Kita sembuh kepada sidang ni, nampak sedut pokok tu duduk sedut tu. Kalau boleh nampak lah kan. Kalau boleh nampak. Saya pun tak nampak. Jangan kata saya nampak tau. Kita nampak proses tu macam mana. Ya Allah, kau bagikan semua ni. Duduk berjalan dengan aku. Aku tak sedar ni. Semua kau sedia untuk aku. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Duk rasa kat makhluk. Silap lah. Subhanallah. Bihamdi. Tak ada. Allah je sifat ketuhanan ni. Makhluk tak ada. Makhluk tak ada apa. Makhluk tak ada apa. Semua datang pada dia. La ilaha illallah. Bagi saya buat gila-gila itu. Allah. Tengok matahari pun. Dia sedia matahari untuk aku. Sentiasa memancar. Tak ada bunyi bising apa pun matahari. Kau terbang bising. Lampu lain kan. Bunyi lah macam-macam. Matahari pada dulu sampai sekarang tak bunyi enjin dia sikit pun. Diam. Terbit pun dengan bunyi burung. Kalah bunyi matahari. Padahal sikit punya besar punya objek bergerak tu. Tak bunyi sikit pun. La ilaha illallah. Allah bagi jadi makhluk macam tu hebat. Bumi pun duk pusing. Punya ligat. Kita naik kereta buka cermin macam mana? Buka 180 agak-agak macam mana? Terbang dengan kita sekali. Oi. Tutup semua cermin. Bumi ni lagi laju ada tu. Tapi tak rasa bumi pusing. La ilaha illallah. Tapi kena gila-gila sikit. Apa kunci dia? Selawat. Saya dah ajar apa. Saya buka ajar. Selawat dia. Selawat ni semua dapat. Banyaklah selawat. Betul banyak. Jangan banyak tu 3 kali ya. Jangan. 3 kali. Saya ngaji juga ada guru sama ni. Kalau kau nak selawat hanya 3 kali, dengar. Nasi lagi hanya makan 3 biji. 3 butir. 3 butir lah. Boleh kot. Yang tu kan. Ikan pun makan secubit je. Kuih pun secolat aja. Air seteguk. Agak macam-macam. Selawat pun kau tak boleh buat macam tu. Zikir pun kau tak boleh buat macam tu. Kena banyak zikir. Quran pun Allah Ta'ala kata apa? Uzkurullaha zikran katsira. You must remember Allah Ta'ala. Remembering a lot. A lot, very lot memory. Yang tu kot bubuk ya, orang putih. Salah punya bahasa. Repel lah bahasa Inggeris aku. Itulah kan. You must remember him a lot, you know. Zikran katsira. Mampu mutlak tu. Ingatlah Allah Ta'ala. Ingat. Banyak. Kita dengar tu beban. Kalau dengar macam ni beban tak? Tak ada sebenarnya seronok dengan ingat. Faham, ingat. Dan kita akan hidup bersyariat. InsyaAllah. Nak makan pun ingat. Ini berodu nak boleh makan. Cendol tak apa. Cendol pun tengok siapa buat cendol. Mamak. Betul ke mamak? Nama siapa? Rama Sami. Tak pasal aku tak makan cendol ni. Okey. Dia akan jaga syariat. Teliti sangat. Itu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.